A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Kita buka pertemuan kita malam ni dengan sama-sama kita baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu kembali pada malam ni. Minggu lepas kita tak dapat adakan kelas. Tapi oleh bagaimanapun kita syukur pada Allah kerana Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita malam ni untuk kita duduk sama-sama dalam majlis ilmu dan juga sama-sama untuk kita memperbaiki bacaan kita. Mudah-mudahan nanti insya-Allah setiap bacaan kita ni akan datang pada kita pada hari akhirat kelak dan memberi syafaat kepada kita semua insya-Allah. Amin rabbal alamin. Okey. Jom kita terus masuk. Itu kita berhenti pada ayat 49 sebenarnya, 48 Tapi 48 ni belum kita baca dah kan? Saya tak silap. Tapi belum kita apa nama istilahnya? Insya-Allah belum kita tafsirkan lagi kan? Belum kita tafsirkan lagi. Okey. Sekejap saya 69 kan Ustaz? 68 kita dah baca. Tapi yang sekejap okey. Sekejap dia sekejap okey. Kita berhenti iaitu pada surat pada ayat 68 kan? 69. 68 kita dah baca tapi tafsir saya tak tafsirkan lagi kan? Okey, saya sharekan skrin jap. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Wa man nu'ammirhu nakishu fil khalqi afala yaqilun. وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Maksudnya, barang siapa kami panjangkan umurnya. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ, asal kalimahnya umur ni, ain mim ra kan, umur. Okey, jadi وَمَنْ نُعَمِّرْهُ, mir ra-nya nipis dari bawah sebelumnya. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Okay. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, nescaya kami akan kembalikan daripada dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dalam tafsir Ibn Kathir, Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan tentang Bani Adam. Setiap kali umurnya panjang, dia akan kembali kepada kelemahan. Ya, dia akan kembali kepada kelemahan serta berada dalam setelah berada dalam kekuatan. Biasalah kalau orang yang Allah panjangkan umur, masa muda dia kuat, tapi bila Allah lanjutkan usia dia sampai ke usia yang tua, pasti dia akan kembali kepada kelemahan setelah berada dalam kekuatan. Dulu mungkin jalan kaki ke masjid boleh, sekarang dah sakit lutut dah. Okey, itu normal. Jadi yang dimaksudkan ayat ini adalah sebuah khabar tentang dunia ini, bahawa ia adalah tempat yang akan lenyap dan akan berpindah.
bukan tempat yang kekal dan tempat tinggal. Jadi Allah beri isyarat daripada muda, kanak-kanak, kemudian meningkat dewasa, kemudian dia tua dan lemah. Berarti dunia ni memang macam tu. Dunia ni sampai satu tahap dia semua akan berpindah daripada dunia. Dunia ni sifatnya sementara. Okay? Dunia sifat dia sementara. Sebab itulah dalam syurga nanti semua muda, semua dengan kekuatan. Ibn Abbas kata umur ahli syurga di antara umur 15 tahun hingga 33 tahun. Itu umur ahli syurga lah. Nanti Kak Min, saya lah balik album lama umur 30 macam mana. Bergetah lagi kan, cun melecun time tu lah. Kan? Kan lah, jadi umur 30, umur 33 tu umur 30, umur 20. Itu umur dalam syurga. Kemudian bila duduk dalam syurga, dia tidak ada tua. Itulah umurnya. Kalau Allah ditakdirkan oleh Allah, semua ahli syurga nanti umur 15 tahun. Umur 15 tahun. Nanti 15 tahun selama-lamanya. Semua 15 tahun. Jadi tak ada sambut birthday party lah nanti kat sana. Kan? Tak ada birthday party lah. Nak sambut macam mana dah? Dah tak meningkat usianya 15 tahun lah sampai tak ada akhirnya. Kemudian kalau dia makan, dia takkan kenyang. Satu. Yang kedua, dia takkan sakit dan takkan tua. Itulah soalan dan takkan buang air besar lah. Itu ada kelebihan dalam syurga. Dia makan banyak macam mana pun dia takkan sakit, dia takkan kenyang, dia takkan takkan ada buang air besar dalam syurga. Itulah kelebihan dalam syurga. Jadi dunia ni semua ada. Kita makan akhirnya najis, kemudian kita daripada sehat jadi tak sehat, muda jadi tua, kuat jadi lemah. Itu isyarat dah Allah beri pada kita bahawa dunia ni sifatnya sementara je. Sifat sementara je. Okey, untuk itu Allah berfirman, afala yaqilun. Mengapa mereka tidak memikirkannya? Iaitu memikirkan dengan akal fikiran mereka tentang permulaan penciptaan mereka. Kemudian dia menjadikan mereka sampai pada beruban. Jadi uban tu tanda tua lah. Uban tanda tua. Kemudian masa tua agar mereka mengetahui bahawa mereka diciptakan untuk satu tempat lain yang tidak akan lenyap dan tidak akan berpindah serta tidak boleh lari daripadanya. Itulah negeri akhirat. Itulah negeri akhirat. Okey. Itu kalau kita sambut hari lahir tu kena doa kesyukuran satu, kena doa kesyukuran. Sebab apa? Sebab Allah dah berikan kita lagi nikmat usia. Okey. Lepas tu kena memperbanyakkan taubat kepada Allah. Sebab kita dah menghampiri kepada kematian. Kullu atin wa kullu atin qaribin dalam syair Arab. Sesuatu yang datang itu pasti akan datang. Kullu atin wa kullu atin qaribin. Setiap yang datang tu pasti makan hampir. Jadi bila bertambah usia berarti menghampiri kepada kematian. Itulah. Tapi kenapa manusia tak boleh fikir? Sebab itu Allah kata afala yaqilun. Jadi Allah peliklah. Kenapa manusia tak boleh fikir? Okey. Dalam tafsir Ibn Abbas, wa man nu'ammirhu, kami perlahankan pada umur. Pada umur ini. Nunakishu, kami letakkan atau kami turunkan pada penciptaan awal sehingga menjadi bayi yang tidak mempunyai janggut. Memang tak ada janggut lah. Tiada gigi dan tiada kekuatan menahan kencing ataupun air kecil dan air besar. Sampai tahap ni. Afala yaqilun, mengapa mereka tidak membenarkan hal ini? Ini pendapat Ibn Abbas. Jalalain kata, wa man nu'ammirhu, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, iaitu diperpanjangkan ajalnya. Ajalah ni sebenarnya masa. Ila ajalim musamma, pada masa yang telah ditentukan. Kan disebut dalam Al-Quran, insya-Allah Kak Neti suaminya misali hantarkan air pada suami isteri dia mengaji kan, insya-Allah. terbaik. Jadi contoh tu. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Mana tadi dah lupa dah. Okey. Kalau kita rujuk dalam ayat yang kisah tentang hutang tu kan. Kisah tentang hutang, Kak Neti kan salam kat abang.
Okey. Tentang hutang kan, disebut ya allazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Wahai orang beriman, kalau kamu berutang, ya, tadayantum bidainin, dengan satu hutang, ila ajalin musamma, pada tempoh masa yang telah ditentukan. Jadi perkataan ajal ni bukan ajal kematian. Ajal ni tempoh masa. Ajal ni tempoh masa. Jadi ajal tu masa ataupun tempoh masa. Jadi kalau Allah panjangkan ajal ni, maksudnya Allah panjangkan lagi tempohnya. Allah panjangkan lagi tempoh masa untuk umur dia. Itu disebut tentang waman nu'ammirhu. Okey. Nunakishu, kata Allah, nescaya kami akan kembalikannya. Ini mengembalikannya fil khalqi, kepada kejadiannya, sehingga setelah dia kuat dan muda lalu menjadi tua dan lemah kembali. Jadi fil khalqi maksudnya pada penciptaan awal dia. Yalah, dulu kita masa kecil kan pakai lampin kan, pakai lampin, pakai pampers lah. Kuatnya dia nama pampers sehingga kan lampin kita panggil dia pampers. Sedangkan pampers tu adalah jenama kan, brand. Kalau nak ikutnya ialah lampin. Lampin pakai buang dia punya ni. Macam Colgate. Ada Colgate tak? Kita tak sebut ubat gigi, ada ubat gigi tak? Kuatnya dia punya tu sampai orang panggil yang ubat gigi tu Colgate. Kan macam tu kan. Jadi kuatnya. Okey. Allahumma salli ala jadi fil khalqi maksudnya adalah kejadian asal. Kita lahir dulu memang tak boleh tahan air kencing, tak boleh tahan nak buang air. Kita tak tahu nak kontrol kan. Sebab itu mak kita pakaikan kita lampin. Sekarang ni lampin pakai buang, masya-Allah, besar modal dia. Besar modal dia. Kalau dulu kita kain je, kain. Lepas tu ingat tak ada pin baju yang besar tu. Kecil-kecil dulu kan. Digulung dia ada cara teknik dia, lipat 3 segi, lepas tu gulung tengah, ni selit ni, lepas tu pin besar. Tu kadang-kadang kalau jalan-jalan melorot sampai ke bawah. Dah berat kan, tak tukar, melorot sampai ke kaki. Itu zaman kita lah kan. Allahumma salli, nampak. Tapi nanti sampai hari tua, ada juga yang Allah pakaikan dia, yang ada yang sampai hari tua nanti dia pun pakai lampin macam masa dia bayi kan. Macam tu. Bila bayi makan bersuap, nanti sampai satu tahap bila Allah panjangkan umurnya, dah tua, dia akan juga makan bersuap. Itulah umpamanya. Okey. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, afala yaqilun, maka apakah mereka tidak memikirkannya? Maksudnya bahawasanya zat yang maha kuasa memperbuat demikian, ini berkuasa pula untuk membangkitkan hidup kembali kerana mereka lalu mahu beriman kepadanya. Jadi sepatutnya afala yaqilun, mereka kena ambil iktibar kan. Jadi kenapa mereka mendustakan tentang adanya hari kebangkitan ataupun hidupkan kembali? Kalau Allah mampu untuk daripada kuat jadi lemah, kan, kemudian kuat kembali, macam itulah insya-Allah. Dan tafsir Al-Munir almarhum Dr. Wabah Zuhaili menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan manusia supaya jangan sampai mensia-siakan masa muda dan umur. Masa muda dan umur. Okay. Masa muda dan umur yang telah dilalui tidak akan kembali walau sedetik pun. Sehingga tidak berlebihan kalau dikatakan waktu adalah modal manusia yang paling berharga. Kan? Sebab itu ada 6 soalan Imam Al-Ghazali kepada anak murid dia. Antaranya, apa benda yang paling berat atas muka bumi ni? Kata gunung umpamanya. Lalu kata Imam Ghazali, betul, tapi yang paling berat adalah menanggung amanah. Okey. Lalu apakah benda yang paling ringan atas muka bumi ni? Ada kata kapas, debu, angin seumpamanya. Imam Ghazali kata betul, tapi yang paling ringan adalah meninggalkan solat. Jadi seorang tu akan meninggalkan solat dengan alasan yang mudah aja. Kita sebut
Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, Imam Ghazali tanya lagi, apa benda yang paling dekat dengan kita? Okey. Ada sebut kata negeri Syam lah apa dan seumpamanya. Tapi kata Imam Al-Ghazali betul, tapi yang dekat dengan kita adalah kematian. Ya, yang paling dekat pada kita adalah kematian sebab dia semakin menghampiri kita. Kemudian ditanya apa benda yang paling jauh? Ada kata Basra, ada kata Kufah dan seumpamanya. Lalu kata Imam Ghazali betul, tapi yang paling jauh dengan kita adalah masa yang telah kita tinggalkan. Selaju mana pun kenderaan yang kita ada, kita tak mampu untuk kembali kepada masa yang telah meninggalkan kita. Okey, itulah disebut tentang tu. Ada enam soalan kan. Okey, jadi masa yang telah ditinggalkan tu takkan kembali pada kita. Sebab itulah dia disebut sebagai modal manusia yang paling berharga. Modal manusia yang paling berharga. Okey. Kita ni ada 3 masa je sebenarnya. Kan? 3 masa je. Iaitu semalam, dah lepas dah, tak ada nak buat apa. Hari ni, dia masih lagi boleh. Kan? Dan masa depan, masa esok. Jadi kita kena merancang elok lah kehidupan kita. Kita ada 3 masa je. Masa semalam yang kita tinggalkan, hari ni, okay, dan esok. Jadi masih ada peluang untuk kita bertaubat. Esok tak tahu lagi. Cuma hari ni insya-Allah ada. Okay, itu sebut tentang tu. Ini yang kita bincang. Okay. Jadi kesimpulan yang kita dapat ambil, waman nu'ammirhu nakisu fil khalqi afala yaqilun, dan barang siapa kami panjangkan umurnya, nescaya kami kembalikan dia kepada kejadian awalnya, maka mengapa mereka tidak mengerti. Kalau itu rujuk dalam surah At-Tin kan, yang thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikannya kepada umur nyanyuk. Itu dia sebut tentang tu. Jadi Allah kembalikan kepada umur nyanyuk. Jadi orang yang tak rugi nanti pada umur nyanyuk adalah alladzina amanu wa amilus solihat. Kan, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tak putus-putus. Okey, tersebut. Yang kedua, kalau kita rujuk dalam surah Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dhi'fin thumma ja'ala min ba'di dhi'fin quwwah. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhi'fan wa shayba. Wa shaybah. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Okey. Maksudnya dia Allah yang telah menciptakan mereka daripada lemah, min dha'fin, lemah, kemudian thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, daripada lemah itu jadi kuat. Kalau kita kan lemah dulu berjalan, lepas tu jatuh, lepas tu jalan jatuh, lepas tu dah boleh berjalan dengan baik kan. Kemudian bila dah berjalan baik, kita boleh berlari. Okey, dah boleh lari. Kemudian summa ja'ala min ba'di quwwatin, kemudian Allah telah menjadikan daripada kuat itu dha'fan wa shayba, lemah kembali dan beruban. Okey, yakhluqu ma yasha, Allah mencipta apa yang dikehendaki, wa huwal alimu, dan dia al-alim, maha mengetahui lagi maha berkuasa, lagi maha berkuasa. Itu disebut tentang ni. Okey. Seterusnya, kalau kita rujuk dalam surah Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Jadi kalau kita lihat pada ayat ni, dan kami wawassayna, dan kami beri peringatan, wasiat kepada manusia dengan kedua ibu bapanya, biwalidahi hamalat ummuhu, mak dia kandungkan dia, wahnan ala wahnin, dengan kesusahan, datang lagi kesusahan selama 9 bulan, wa fisaluhu fi amaini, kemudian dipisahkan pula daripada penyusuan dalam tempoh 2 tahun. Dah lahir itu kena susukan pula 2 tahun lamanya. Kalau anak lembu tu dia dah terus pandai cari makanan sendiri kan, tapi manusia tak, dia kena menyusu pula dengan ibu dia kan. Kemudian sebab itu Allah kata anishkurli wali walidaika ilayal masir. Maksudnya
bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua ibu bapa. Okay, kenapa Allah sebut kedua ibu bapa? Sebab yang anak tu lihat adalah ibu bapa dia. Yang kecil dulu dokong, kemudian mandikan, kemudian suap makanan, ya. Kemudian sikatkan rambut, pakaikan baju, hantar pergi sekolah, balik sekolah jemput, kemudian buatkan makanan, masak. Tu kalaulah dia tak boleh terima kasih dengan mak dia, mana mungkin dia nak terima kasih dengan Allah yang dia tak lihat Allah, yang dia tak lihat Allah. Sebab itu kadang-kadang kita bincang tentang wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Mesti Allah gandingkan beriman pada Allah, beribadah pada Allah, wa bi walidain, kan, kepada kedua ibu bapa. Sebab kalaulah dengan ibu bapa sendiri kita tak terima kasih, tak syukur, tak hargai dia, macam mana kita nak hargai Allah yang kita hanya tahu Allah beri rezeki tapi bukan Allah bagi duit kita. Tapi yang bagi duit kita mak. Kita nak mainan, angin-angin nak mainan, golek kita kat lantai, nak mainan, kan? Mak kita tak pernah belikan dah. Kan? Tapi dah belikan tak terima kasih dengan mak. Macam mana kita nak terima kasih dengan Allah sedangkan duit yang kita dapat daripada mak kita. Hakikatnya duit tu daripada Allah. Rezeki tu daripada Allah. Kan? Sebab itu mak dulu dia punya indikator dia, maksudnya dia punya kalau taat pada ibu bapa, insya-Allah dia akan taat Allah lah. Kalau ibu bapa yang besarkan dia pun dia tak boleh taat, jauh lagi dia nak besarkan Allah ataupun nak taat pada Allah. Jadi kat sini disebut bahawa pelik Allah. Mengapa setelah diberi kekuatan, kemudian manusia itu menggunakan kekuatan itu untuk melawan Allah balik. Allah yang beri kita boleh berdiri, kan? Tapi kita lawan balik. Bila Allah suruh solat, malaslah, penatlah, kan? Penatlah. Itu kadang-kadang Allah uji kita dengan sakit kaki, Allah uji kita dengan sakit mata. Kita tak pernah bersyukur dengan mata yang Allah beri pada kita. Okay? Dan sakit gigi, Allah gigi kita ni insya-Allah. Masa kecil dulu semua gigi susu, saiznya semua sama je. Apa hikmah dia? Banyaklah hikmah dia, kan. Hikmah yang paling besar sekali adalah kalau dia menyusu dengan mak dia, tak adalah mak dia menjerit, kan. Sebab semua gigi susu rata je. Kalau bayangkan cuba ada gigi taring, kan, mak dia tengah susukan dia, tiba-tiba mak dia jerit, aduh, kan. Itu pun tak ada setara, tak ada gigi taring tu pun kadang-kadang menjerit juga, mak-mak ni, sebab anak dia gigit, kan. Anak dia gigit walaupun pakai gigi. Tak ada gigi lagi, dia apa nama, gusi je. Itu pun menjerit mak dia, kan. Cuba bayangkan kalau kecil-kecil dah terus macam kita ni. Ada gigi kapak, ada gigi taring, ada gigi kacip, ada gigi geraham kecil, ada gigi yang besar. Macam mana bayangkan mak kita, kan. Masuk ICU mak kita setiap kali kena nyusukan. Kan. Tapi itu hikmahnya. Tapi bila dah besar nanti nampak. Bila kita dah dewasa sikit, gigi susu tu gugur dah. Automatik gugur dah, cabut gigi, kan. Okay. Akan lahir gigi kekal. Barulah datang gigi kacip yang boleh pecahkan kacang. Barulah keluar nanti tumbuh gigi taring untuk koyakkan daging, kan. Barulah datang gigi geraham kecil, gigi geraham besar untuk kisar makanan, kan, untuk kisar makanan. Itu semua Allah yang beri pada kita. Gigi cukup. Ayu tahulah, kan, ya. Hari-hari tengok gigi orang. Hari-hari tengok gigi orang. Kadang-kadang fikir, Allah, ni tak jaga gigi ni. Kalau tak ada gigi, Masya Allah. Satu nikmat. Gigi palsu tak sama dengan gigi betul, kan? Betul, Ustaz. Betul. Tengok kacang, sedapnya kacang ni, kan. Tapi dah gigi pun, gigi palsu dah tak kuat nak kunyah kacang. Dah tak ada nikmat dah kacang ni. Sedangkan kacang ni paling sedap, kan. Tengok daging, kasat sate, dia pun tarik terkeluar gigi semua. Tarik sate terkeluar dengan gigi semua. Aduh, susahnya nak makan sate, sedapnya sate ni, kan. Lala dia kunyah-kunyah tak boleh, dia telan terus sebab gigi geraham dah tak ada. Gigi geraham dah tak ada. Gigi taring pun dah tak ada, kan.
Ada pun gigi palsu lah. Gigi palsu dah tak melekat macam ni. Betul dah ada teknologi sekarang ni. Macam-macam lah, tanam gigi lah. Dia masukkan skru ke. Dia drill, masukkan skru, masukkan gigi supaya gigit apa pun dia macam gigi. Tapi tak sama. Tak sama sebab apa? Pada gigi tu sebenarnya, nanti lepas ni boleh jarayu dah dekat hospital. Dia ada keratan rentas dia. Ada keratan rentas. Kalau gigi ni ada keratan rentas. Pada gigi ni ada saraf-saraf. Kan? Ada saraf-saraf. Dia bukan gigi semata. Dia ada saraf. Saraf tu penting tu. Kan? Saraf tu penting. Okey, kalau gigi tu ada saraf, berarti dia akan hantar signal ke otak. Hantar signal ke otak. Ni apa yang kita gigit ni. Itu sama juga tangan. Tangan kita ni, ujungnya sensor ni. Sensor yang sangat sensitif. Itu kalau kita, dia kata, akak ada duit 10 sen. Kita beli contohnya RM16 10 sen. Akak ada duit 10 sen. Senang je. Adakah kita keluarkan semua duit shilling daripada beg tangan kita? Tak ada. Kita seluk je. Ni duit 10 sen, ni duit 20 sen, ni 50 sen. Macam mana kita tahu? Ni sensor ni. Pegang je tahu bulat, kecil, ni bulat besar. Kan? Ni bulat apa nama? Kan? Macam tu. Sebab Allah cipta ni banyak sangat. Tapi kenapa dah Allah berikan kemudahan pada kita ni, tangan, kan? Kemudian gigi kita, mata kita, hidung kita, telinga kita untuk pendengaran, kaki kita untuk berjalan, tapi akhirnya kita gunakan semua itu untuk lawan Allah, untuk lawan Allah. Itulah sebab itu Allah pelik kepada manusia. Okey, itu insya-Allah. Jom kita masuk pada ayat seterusnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. Okay. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. Okay, kat sini tak ada masalah. Allamnahu, mim tanda mati tak ada panjang. Okay, pendek je. Syi'ra, okay, syi'ra, ra tebal. Wama dua harakat, yang bagi. Okay. Kalau kita sebut gini, yang ketak bibir pun betul. Tapi kalau nak terbaik adalah kita jangan rapatkan bibir kita. Macam yang bagi lah. Okay. Dia suaranya yam, yam. Okay. Jadi kalau kita sebut yam bagi lah. Okay. Yam bagi lah. Kalau yang salah ni macam ni. Mim. Okey, tu. Jadi kalau kita kata yang ketak bibir salah. Tapi kalau kita letak bibir kita rapat pun tak apa. Yang barilah, bukan yang barilah. Dia yang tu ya. Tapi kalau nak lebih terbaik adalah yang barilah. Dia macam nak ifa, macam nak idgham. Itu namanya iqlab. Iqlab maksudnya tukar. Sebab itu ada mim tauge ni. Ni mim tauge. Tukarkan nun yang mati kepada huruf mim. Ataupun tukarkan bunyi nun yang mati kepada huruf mim. Jadi yam tu. Yam, okey betul Yam baghilah. Kalau berhenti lah. Okey, kalau disambung lahu. Ini ada 4 atau 5 harakat. Nampak ada berombak ni kan. Jadi kalau tanda berombak ni 4 atau 5 harakat hukum dia. Sebab mak silah. Jadi mak silah ni dia berfungsi ketika silah je, ketika sambung je. Jadi kalau tak sambung, ni tak ada. Jadi kita akan berhenti ya baghilah. Jangan berhenti ya baghilahu. Salah. Dia tak ada kat sini. Sebab dia hanya wasal je. Iaitu bersambung je baru berfungsi ni. Betul dia panggil mak silah. Panjang ketika bersambung je. Jadi kalau tak bersambung, silaturahim kan sambung kan. Okey. In huwa illa, nun mati bertanda mati izhar. Jadi tak ada harakat, ada dengung. In huwa illa dzikru. Dzikru, kaf dia automatik ada bunyi dzikru. Okey. Wa qur'a, wa qur, ra tebal. Wa Qur'anum. Okey, bagi 2 harakat. Wa Qur'anum mubin. Bin boleh 2, boleh 4, boleh 6. Okey.
وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Boleh insyaAllah. Jom kita baca ramai-ramai. Lepas tu nanti kita baca seorang-seorang. Okey, 1, 2, mula. وما ينبغي له Okey. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Okay, alhamdulillah. Sekali lagi. 1, 2, mula. وما إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Okay, alhamdulillah. Okay. Okay, siapa nak baca dulu? Malam ni kita tak ramai. Malam ni kita ada berapa orang ni? 11 lebih. Saya baca Ustaz. Okey, silakan Sri. Ni bawa lagu ni Sri, lagu Bosnia Herzegovina. Tak ada ya Ustaz. Lagu Malaysia pun tak lepas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Wa ma Allah. allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Okay. Syi'ra bukan ra, syi'ra. Syi'ra bukan syi'ra, bukan syi'ra ra bukan ra. Ra. Okey, silakan. Wa ma allamnahu syi'ra wa ma wa ma allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Tepat. In huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Okey, tepat. Alhamdulillah. Sekali lagi. Wa ma allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Okey, alhamdulillah. Okay, tak ada masalah sangat. Sikit je Silakan. Terus siapa nak baca lagi? Tak malam baca? Ke ni? Okey, silakan. Ustaz, Surah boleh? saya baca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Alamna ada sabdu. Wa ma mal jangan panjang sangat. Jangan wa ma dua harakat je. Wa ma alamna Alam. Wa ma allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Tepat. In huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Okey. Qur'anum ketahui Qur'anum Wa Qur'anun mubin. Okey, alhamdulillah Qur'anum mubin. Okey. Wa Qur'anun mubin. Ya, tepat. Masih Kat mana pakai handset tak? Pakai laptop? Saya Ustaz, Pakai laptop ke pakai handset? laptop. Oh, laptop okey. Sampai macam ni baca. Tak berapa jelas suaranya. Okey, tak apa insya-Allah. Silakan, siapa nak baca lagi? Arfa. Saya cuba Ustaz Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Semula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin.
Okey, alhamdulillah tepat. Macam tu cuma kalau boleh ra-nya tebal sikitlah. Wa saya ma 'allamnahu syi'ra wa ma bukan syi'ra, bukan ra. Ra. saya Syi'ra wa ma. saya raw memang macam raw dia macam pelat sikit. Oh, macam pelat sikit. Okey, tak apa. Raw pendek Tu kot, boleh dah tu? pendek. Tu boleh tu? Raw. Tu? Boleh ya? Tu? Raw. Ha. Mungkin masa ngaji tu kita terlalu berhati-hati ke? Itu masalah Yalah. saya. Jangan berhati-hati. Tapi tak apa, tak ada masalah pun. Dia bukan kesalahan yang besar. Kalau syi'ra ke tetap maksudnya syair. Taklah dia mau masuk benda lain. Okey. Kecuali kalau kita tukar baris. Macam contohnya syi'ra kita panggil sya'ra. Sya'ra tu memang rambut lah. Sya'run tu rambut. Syairun itu adalah syair. Tapi kalau syair panjang pula ada ain tu dia jadi neraka pula. Neraka sa'ir. Kalau sin, kalau syair jadi gandum pula, jadi tepung Bali syair. Jadi banyak sikit je dia punya. Syaira, sya'ra, syair, sa'ir, semua banyak Okay, terus insya-Allah. Silakan. Malam ni kita tak ramai, jadi saya rasa kalau semua nak baca boleh baca. Berapa orang? 15 orang. Okay. Ada orang kira kan. Silakan you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Okay, tepat. Sekali lagi lah. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Okay, tepat. Alhamdulillah. Macam tu insya-Allah. Okey. Saya Raja. Ni, Kak Pau. Siapa? Haji Rostan, silakan. Silakan abang. Kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Wa ma 'allamnahu syi'ra ma yanbaghi lah. Okey. In huwa illa dzikru wal Qur'anum mubin. Okey, semula. Baca slow. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la. Okey, silakan bang. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Okey, gini. Abang Ustaz, sekejap terang Wa ma 'allamnahu syi'ra. Dia masuk syi'ra wa ma yang tu kalau bagi dua harakat. Ya baghilah. Jadi bila bagi yang ada tempo tu, yang mat tu bagi dua harakat. Jadi kita punya bacaan tu dia tak nampak macam tergesa-gesa, kemudian nampak macam lembut, dia macam lembut je. Okey, semula. Ma bagi dua harakat, batu na bagi harakat, hush masuk terus. Okey. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Okey, semakin okey. In huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh cuba kalau boleh lagi tenang lagi. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la. Macam tu. In huwa illa dzikrun wa Qur'anum mubin. Jadi zikrun ni dua harakat ni sebab tanwin jumpa waw. Okey, Qur'anum. Okey, nun ni jumpa mim, tanwin jumpa mim pun dua harakat. Jadi kalau bagi macam tu lebih cantik bacaannya lah. Jadi okey, saya faham. Cuma saya tahulah abang Roslan punya macam Arfa tadilah. Huruf ra tak apa ni kan. Ra tak boleh sebut dengan tepat kan. Tak apa, faham.
Itu tak ada masalah sangat. Cuma kalau tak abang tak. baca kalau abang baca lagi perlahan satu persatu lagi cantik bacaannya. Sebab yang lain okey dah, tak ada masalah. Cuma macam terlaju-laju sangat. InsyaAllah Ustaz. Okey, insya-Allah. Sorry, Ustaz. Silakan. Tak apa kita belajar sama-sama. Siapa nak baca lagi? Apa boleh? Okey, Saya Ustaz. Kak Bawah silakan Kak Bawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Okey, alhamdulillah. Sekali lagi Kak Bawah. وما علمناه الشعر وما ينبغي له Tepat. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Okey, alhamdulillah. Macam tu insya-Allah. Okey, silakan. Apa Kak Min? Silakan Kak Min. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له Okey, إن tepat. هو إلا ذكر وقرآن مبين. Okay. In huwa illa dhikrun itu tu. Okay. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Okay, alhamdulillah tepat macam tu. Okay. Kalau kita baca macam tu, insya-Allah kita akan rasa enjoy, kita akan rasa macam seronok nak baca lagi. Sebab kita tak bersusah payah untuk menyebut huruf dia ataupun bacaan dia. Kalau kita macam bersusah payah nak menyebut bacaan dia, kita macam penat, letih nak baca banyak-banyak. Jadi kena enjoy je. Jangan kita macam terlampau fokus sangat. Okey. Silakan. Kak Miza buka mic tu. InsyaAllah boleh Ustaz. Okey, silakan Kak Miza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ Tepat. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Okay, alhamdulillah, cantik. Sadaqallahul azim. Kak Miza dah sihat? Alhamdulillah, doakan Ustaz insya-Allah. Amin insya-Allah. Itu kata dengarnya tak sihat apa? Demam ke apa? Vertigo Ustaz. Oh. Vertigo, takut dengar. Okey. Vertigo ni habis dada sakit Ustaz. Obat yang terbaik dia adalah akupuncture. Apa dia? Akupuncture. Ya ke? Saya dulu vertigo kuat juga. Sebulan saya tak boleh kerja, sebulan saya macam bangun pun melayang sebulan. Tapi bila saya buat akupuncture yang jarum-jarum tu kan, akupuncture 10 jam je. 10 jam saya buat akupuncture tu, satu hari 2 jam je tu. Lepas tu sampai sekarang tak ada. Alhamdulillah. Akupuncture Itu akupuncture bukan chiropratik Ustaz ya? Chiropratik. Yang jarum ya, akupuncture lah tu. Yang pakai jarum, dia taruh dekat leher ke kepala gitu ya? Kepala, kat ni, kat sini, banyaklah kat muka. Okey. Dia punca dia vertigo dia ada dua. Sama ada kita ada darah tinggi yang tinggi sangat. Kita boleh jadi vertigo juga, pening. Ataupun dia ada jangkitan kuman kat telinga. Jadi cecair tu jadi pekat. Jadi kalau bila kita baring, kita bangun, kita melayang. Bila kita pusing laju pun dia akan pening kan. Jadi kena akupuncture yang terbaik lah. Akupuncture yang setakat ni saya buat 10 jam je, lepas tu sampai sekarang tak kena.
Masya Allah. Yelah Ustaz. Saya berapa bulan mesti dia attack juga tau. Bukan mestilah, mudah-mudahan tak ada lagi lah Ustaz. InsyaAllah, amin. A few months saja kena. Kadang a few weeks saja dah kena. Kalau dekat Singapura ada acupuncture tak? Ada Ustaz. Ada. Kalau boleh pergilah. Nanti Pergi saya cari. acupuncture. Ya, insyaAllah. Kalau Ya, akak ya. datang Malaysia ni, saya kenalkan seorang. Dia muda je. Lepas tu dia Melayu, perempuan Melayu. Dia pernah dia accident dekat Amerika, buah pinggang dia rosak. Lepas tu dia sembuh, jadi sihat walafiat. Ada orang Pakistan dekat Amerika tu rawat dia pakai acupuncture. Jadi dia sihat. Jadi bila dia sihat, dia belajar acupuncture tu dengan orang Pakistan tu. Sampai jadi pakar lah. Jadi balik Malaysia dia nak tolong orang, dia kata saya nak tolong orang. Jadi dia ni lah, memang rasa ada perubahan lah, ada perubahan. Kalau akak datang sini sebab semurah je, satu jam dia charge RM40. Jadi kalau saya buat 10 jam RM400 kan. Jadi boleh datang, boleh nak duduk kat tempat dia nak 5 jam satu hari pun boleh. Tapi yang penting jarum tu kena pasang selama 10 jam. Tapi bukan 10 jam tu dia akan cabut, akan tukar kat tempat lain pula, cabut tukar tempat lain pula, macam tu kan. Sejak saya buat acupuncture lah sampai sekarang tak ada vertigo lagi. Dekat USJ seri, kat USJ 14. Dekat dia. Nanti saya boleh bagi alamat Itu dia. under Ikuan punya ke Ustaz? Bukan. Dia personal. Dia individu. Semua boleh. Macam ni, acupuncture ni dia kenapa dia cucuk jarum, kemudian dia biarkan lama macam sebenarnya 10 minit ke 15 minit, lepas tu dia cabut tu, dia pindah ke tempat lain. Kenapa? Dia macam ni Zat. Dia kata ni urat ni kita block dia, urat ni. Block dulu. Lepas tu kita penuhkan urat kat dalam darah darah dalam urat ni biar dia penuh kan. Lepas tu kita tarik jarum tu. Dia flush. Dia flush ni. Jadi semua kolesterol dalam ni, semua apa yang sumbat-sumbat apa semua ni, darah tak sampai ke otak tu, bila tarik jarum tu, zap darah sampai. Tu yang semua yang blok-blok saluran darah ni semua akan dibersihkan sebab air tu laju. Air tu laju. Jadi macam itulah, darah tu laju. Itu acupuncture sebenarnya. Jadi kalau kita macam ada blok ke kat ni, macam itulah buat. Dia cucuk 10 minit dia cabut, darah tu laju, cucuk sini pula. Okay. Macam tu keadaannya. InsyaAllah nanti kalau datang sini nanti saya ni. Kalau ada dekat Singapura tu carilah. Acupuncture. Dia orang acupuncture ni orang Pakistan acupuncture sebab dia belajar dekat dia Pakistan ni dengan China dekat. China ni sebenarnya Allahumma SWT, acupuncture ni perubatan untuk raja-raja China ni. Raja-raja China sebab tu dia memang untuk orang istana je lah. Orang biasa tak boleh, tapi bila dia dah meluas, orang biasa pun boleh dapat lah. Okey, insya-Allah. Jom. Boleh? Kalau tak, nanti insya-Allah kita sambung untuk yang ayat seterusnya. Kita terus masuk dalam tafsir dulu Macam Kak Neti tak apa yang Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Kak Neti nak baca? Ya Ustaz, cuba. Okey, silakan. Lepas tu kita masuk dalam tafsir. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anzalnahu syikra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Alhamdulillah. Sekali lagi. Wa ma anzalnahu syikra wa ma yanbaghi lah. Okey. In huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Dia ada lagu dia sebenarnya ni. Ada lagu. Dia mula-mula baca tegak je. Yang lagu dia kat belakang. Dia ada lagu dia, ada lenggok dia. Okay. Cuma satulah, ain ni kena tebalkan sikit lah. Kena sepit sikit.
Wama okay. Wama 'allamnahu, bukan wama allam, bukan allamnahu. Kalau allamnahu ni maksudnya adalah kami sakitkan dia. Kan jauh pergi kan? Allamnahu, kami ajar dia. Kan? Jadi wama 'allam, dia bunyi wama 'allamnahu, bukan wama allam, dia bukan ain Okey, tak apa, itu sikit je. Saya cuba lagi Ustaz. Tapi okey, nak cuba. Okey, silakan. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Okey, alhamdulillah macam tu. Ain, walaupun dia masih nak hampir dengan hamzah tapi ada perbezaan sikit, okey, lulus. Macam tu insya-Allah. Jom. Dan kami, kata Allah, tidak mengajarkan syair kepadanya, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersyair itu tidak pantas baginya, maksudnya tidak wajar bagi Nabi SAW. Jadi Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan dan kitab yang jelas. Apa maksud dia? Dalam Ibn Kathir kata, wama 'allamnahu syi'ra ma yanbaghi lah, dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, ini Muhammad, dan bersyair itu tidak layak baginya. Jadi Allah berfirman mengkhabarkan tentang nabinya Muhammad SAW bahawa dia tidak mengajarkan syair. Wa ma yanbaghilah maksudnya, dan bersyair itu tidak layak baginya, iaitu bukan merupakan tabiat Nabi SAW. Dan Nabi tidak menguasai, Nabi tak pandai bersyair, kan? Dan tidak menyenanginya. Nabi pun tak minat syair, okay? Serta tidak menjadi tuntutan tabiatnya. Dia kan macam orang suka nyanyi, kan? Macam orang suka nyanyi, dia nak nyanyi je. Lepas tu dia rasa nyanyi ni enjoy, lepas tu nyanyi ni macam yalah, mungkin dia dapat kuasai menyanyi tu bagus, sedap suaranya, orang pun puji suaranya. Jadi dia akan menyanyi lah, menyanyi. Kita biasa perasan suara kita sedap kat mana? Dalam bilik air. Kita memang perasan suara sedap lah. Lagi kalau kita naik motor. Naik motor pun sama, angin kan. Angin pun kita rasa suara kita sedap. Kalau tak naik motor, duduk kecil-kecil kita nyanyi depan kipas. Depan kipas ni, pasal tak? Nyanyi depan kipas, bergema, bergetar suara kita kan. Itu biasalah. Tapi Nabi ni dia, kalau kita kata Nabi tak menyanyi, betul. Macam syair ni macam menyanyi lah. Nabi tak menyanyi. Nabi tak pandai nyanyi. Nabi tak pandai menyanyi. Jadi bila Nabi tak pandai nyanyi, Nabi tak suka nyanyi lah. Tak suka nyanyi. Macam tu. Jadi wama yang barilah, itu maksud dia. Okay. Kemudian dalam satu kisah, Nabi SAW tak pernah pun menghafal satu bait yang tersusun, bait syair lah. Okay. Bahkan jika dia mengungkapkannya, baginda akan lari dan tidak menyempurnakan. Kalau Nabi SAW baru nak bersyair je, Nabi tak akan complete kan, Nabi berhenti. Nabi pun tak suka syair. Okay. Seterusnya Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Abu Naufal berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah SAW menguasai syair? Maka beliau menjawab, syair itu adalah kalimah yang paling dibencinya. Nabi tak suka syair. Okey. Al-Quran bukanlah syair, kata Ibn Kathir, sebagaimana didakwa oleh sekelompok orang kafir Quraisy yang bodoh. Bukan telikan, bukan buatan, bukan sihir, seperti mana pendapat pakar sesat dan bodoh. Ini sebut tentang tu. Okey, selesai. Ibnu Abbas pula menyatakan bahawa wa ma 'allamnahu, ya ini Muhammad, dan kami tidak ajarkan dia, ya ini Muhammad. Wa ma yanbaghilah, dan tidak patut baginya. In huwa itu adalah Al-Quran, dzikrun peringatan, okey. Wa Qur'anun mubin, dan kitab yang memberi penerangan yang menjelaskan tentang halal haram, perintah dan tegahan. Jadi in huwa illa dzikrun, apa yang Nabi sampaikan itu adalah Al-Quran yang menjadi peringatan kepada manusia, dan Qur'anun mubin maksudnya Quran yang nyata, jelas, yang memberi penerangan, yang menjelaskan tentang halal haram, perintah dan tegahan. Itu disebut tentang Al-Quranun mubin. Okey. Seterusnya,
dalam tafsir Jalalain, wa ma 'allamnahu, dan kami tidak mengajarkan kepadanya, yakni kepada Nabi Muhammad SAW, asy-syi'ra, tentang syair. Okay. Jadi ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap perkataan orang-orang kafir kerana mereka telah mengatakan bahawa Al-Quran yang didatangkan olehnya iaitu Nabi SAW adalah syair. Wama yang barilah, dan bersyair itu tidak layak bagi Nabi SAW ataupun tidak mudah bagi Nabi. Susah Nabi nak bersyair. Nabi susah nak bersyair. Okey. Apa yang Nabi sebut semua Quran. Okey. Nanti ada satu kita bincang tentang ada satu dia pernah bersyair dalam satu peperangan. Nabi tangan dia luka dalam peperangan. Dia kata, wahai tangan yang berdarah, okey, kamu berdarah pada jalan Allah. Dia macam tu. Itu syair Nabi. Okey. Kalau kita nak bincang, itu bukan syair. Syair ni dia kena bahasa yang dalam, lepas tu bahasa yang ada double meaning, kemudian bahasa yang bila disebut orang faham secara mendalam. Kalau setakat kita kata Allahumma SWT, wahai tangan yang berdarah, kamu berdarah pada jalan Allah, itu bukan syair, itu monolog nama dia. Dia berbicara pada diri dia sendiri, wahai tangan yang berdarah, kamu berdarah pada tangan Allah. Itu bukan syair ya. Itu tapi Nabi ada macam tu ya. Okey. Dalam Al-Munir, tafsir Al-Munir, wa ma 'allamnahu, maksudnya menyanggah kata orang-orang kafir Mekah bahawa Muhammad adalah penyair. Okey. Kemudian wa ma yang barilah, tidak mudah baginya walaupun dia berusaha. Nabi SAW cuba untuk bersyair tapi tak boleh. Memang tak dapat. Okey. Kemudian zikrun, maksudnya tidaklah Al-Quran itu melainkan peringatan, wa Quranum mubin, dan Al-Quran itu adalah kitab samawi, kitab daripada langit. Samawi ni sama ni langit, ada tasdid atas ya tu samawiyun, bermaksud dinisbahkan kepada langit, iaitu kitab yang telah diturunkan oleh Allah daripada langit. Okey. Yang menzahirkan hukum hakam dan apabila dibaca menjadi ibadah. Jadi wa Quranum mubin, bila dibaca Quran ni jadi ibadah. Tidak pada kitab-kitab lain lah. Okey. Selesai. Okey. Ringkasan kepada apa yang kita bincang, secara kesimpulannya, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Yang maksudnya, dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, ini Muhammad, dan bersyair itu tidak pantas baginya. Jadi Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan dan kitab yang jelas. Jadi Nabi bukan bersyair tapi hanyalah bermonolog, iaitu bercakap dengan dirinya sendiri. Kemudian kalau Nabi bersyair pun, syair itu bukanlah datang daripada Nabi, tapi syair itu adalah syair yang biasa diungkapkan oleh Ibn Rawaha, Labid, ya kan? Kemudian Nabi pernah memuji syair Labid yang bagus, memberikan makna yang mendalam. Okey. Kalau Abdullah bin Rawaha ni, masya-Allah, dia penyair zaman jahiliah dulu. Dan bila dia masuk Islam, Nabi kata, wahai Ibn Rawaha, bersyairlah. Dia kata, ya Rasulullah, cukuplah bagiku Al-Quran. Sejak dia masuk Islam, dia tak bersyair lagi. Dia hanya baca semuanya Al-Quran. Itu Abdul Rawaha. Ibn Rawaha ni dulu masa jahiliah, kalau dia bersyair membenci seorang lelaki, di tengah-tengah pasar ni dia bersyair, dia sebut tentang dia tak suka siapa. Dia tak suka Nabi Muhammad contohnya kan. Dia tak suka Nabi Muhammad. Orang ketika itu selepas saja mendengar syairnya akan balik ke rumah mengasah pedang-pedang yang tajam, dan kalau dibenci seorang tu, seluruh yang mendengar syair itu akan balik asap pedang dan pergi cincang orang yang disebut oleh Ibn Rawaha dalam syairnya. Itu Nabi SAW tanya dia, wahai Ibn Rawaha, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bab syair, Nabi SAW ada ya. Dia sebut bagaimana kamu melontarkan kata-kata, kan? Bagaimana kamu melontarkan kata-kata? Dia kata, sebelum aku mengungkapkan satu kata-kata itu, aku akan fikir secara mendalam, barulah aku lontarkan. Jadi kalau orang bersyair ni, dia bukan macam kita ni banyaknya baca syair orang. Ya, banyaknya baca syair orang, ataupun kita karang syair tu
nanti di hari macam hari ini adalah hari nak mempersembahkan, nak mendeklamasikan syair tu, barulah kita baca. Jadi kita dah kuasai, kita dah baca dah. Oh, ayat ni tak sesuai, kita potonglah, tukar ayat lain. Tapi zaman Nabi SAW, dia syair ni, dia lahir daripada hati, dia lahir daripada, dia diam, kan? Kemudian dia bersyair. Itu maksudnya dia dah karang dulu dalam minda dia, baru dia lontarkan. Berarti apa yang dia lontarkan tu dia dah fikir secara mendalam. Saya dulu pernah bersyair, tapi orang gelak saya syair. Macam mana? Okay. Tajuk syair saya adalah Sunyi Sepi. Kan? Jadi saya duduk tu, diam je lah. Kan? Diam. Sampai dalam sikit, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah syair saya. Syair saya sunyi sepi. Syair saya sunyi sepi. Ada yang kawan saya pula bersyair, kita orang kena denda kadang-kadang bersyair kan. Jadi setiap seorang dulu kat Mesir kena kena bersyair. Macam mana nak selamat Tajuk syair saya adalah Jikalau. Kan? Lepas tu dia kata jika kalau dah habis itu je. Jikalau. Tajuk syairnya jikalau, jika kalau dah habis itu je. Itu dah syair saya. Cukup sekarang tu dia kata. Sebab spontan kan bila kita ada program tu macam tu kena okey right syair. Okey. Okey tu. Jadi Allahumma shalli. Okey, kita sebut tentang tu Allahumma shalli. Okey, selesai. Okey, seterusnya Al-Quran bukan ciptaan Nabi tetapi adalah kalam Allah. Jadi nak tahu bahawa apa yang Nabi sampaikan tu adalah Al-Quran, bukan syair. Okey, bukan syair. Okey. Oh, ni anak saya bagi soalan bagus ni. Dia kata Nabi kan tak menyanyi. Kita pun tak boleh nyanyilah dia kata. Okey. Boleh, tak ada masalah. Kita nyanyi tak ada masalah. Okay. Cuma nyanyian kita tu tak bolehlah puji apa nama yang syirik, puja syaitan ke apa kan, puja arak. Boleh nyanyi, tak ada masalah. Kalau dia punya lirik dia bagus, lirik dia bagus. Okey, insya-Allah. Okey, ada anak murid tambahan seorang ni. Nanti Sri minta yuran dengan dia. Dia rajin duduk. Jadi kalau ni baguslah, alhamdulillah. Kadang-kadang dia ingatkan Nabi. Ingat tak Nabi ceramah dulu pernah disebut macam ni kan? Oh kat mana? Mana kita berceramah, dia yang perlu ingatkan. Okey, selesai insya-Allah. Sebab itu kalau kita lihat ayat-ayat yang turun di Mekah, ayat-ayat yang turun di Mekah ataupun surah-surah yang turun di Mekah ataupun ayat Makkiyah, dia biasanya penggunaan perkataan dia tu agak susah kita nak sebut. Agak susah nak sebut. Kemudian kebanyakan rima belakangnya sama. Contoh surah Al-Baqarah. Al-Baqarah belakang tak sama. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bima unzila ila alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tadi hudal lil muttaqin, lepas tu yunfiqun tak sama kan? Sebab itu dia turun dekat Madinah. Tapi kalau macam Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, kan? Dia semua ha itu turun kat Mekah. Sebab ketika Al-Quran turun, syair-syair Arab ni dia popular. Dia sangat popular. Jadi bila turun, bila Nabi menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang kafir, orang-orang kafir ni dia ingat Nabi bersyair. Jadi Allah kata wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami tak pernah ajar Muhammad tu bersyair. Wa ma yanbaghilah, dan tidak wajar dan tak patut dan tak boleh sebenarnya Nabi bersyair. Nabi tak mampu untuk bersyair. In huwa illa, apa yang Nabi sampaikan tu adalah peringatan. Peringatan yang datang daripada Al-Quran yang jelas, lagi nyata. Itulah dimaksud tentang tu insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Jom kita masuk pada ayat seterusnya 10-15. Mungkin kita sempat baca dan kita sempat untuk kita tafsirkan malam ni. Insya-Allah kita sambung minggu depan. Okey, sambung minggu depan insya-Allah. Okey, jom.
Okey, saya baca dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Nun mati jumpa zal. Y-U-N-G yung. Liyunzira ma lidah kita mana? Huruf dal. Lidah kita keluar sikit kan. Liyunzira ma nun mati jumpa kaf. M-A-N-G mang. Liyunzira ma kana hayyan ha pedas hayyan. Okey, sebab dia masuk waw. Idgham al-ghunna. Hayyan wa yahiqqal qawlu wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ra ni disebab nipis sebab pada bawah kafirin 246. Boleh? Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Okey, jadi jaga makhraj kat sini, jaga apa nama panjang pendeknya. Liyu bagi 2 harakat. Ma 2 harakat. Kana 2 harakat. Hayyau 2 harakat. Hayyau 2 harakat. Lepas tu 'alal kafirin. Cantik keadaannya. Boleh insya-Allah. Okey, silakan siapa nak baca? Kak Saimah. Bawa balik kerja Kak ataupun bawa balik kelas? Habis kelas Ustaz. Tadi Okay. Ustaz ada buat tahlil sikit untuk almarhum Ustaz ni. Jadi lambat sikit. Tani Azizan. Saya. Oh dia ada mengajar juga kat Singapura ke macam mana? Ustaz punya guru actually. Ustaz Rizal. Dia punya guru tu Ustaz Nik Jaafar Ustaz. Oh Ustaz Nik Jaafar. Ustaz Nik Jaafar bapak dia sedang seminggu dengan anak dia. Ya, itulah betul. Saya dengan Ustaz Azizan ni memang kerap jumpa dan agak rapat jugalah. Tapi tak rapat macam orang lain lah. Kerap jumpa sebab slot dia hari Jumaat kat IKIM, hari Jumaat. Jadi dia selalu buat rakaman. Bila dia buat rakaman tu, selalunya dia datang hari Rabu. Kebetulan slot saya, dia rakam kat satu bilik rakaman lah. Selalu jumpa kat situ. Suka sangat cara dia. Sebab dia ni orang Taranum. Lepas tu dia ajar Taranum. Kita ni, kita kena faham dulu ayat tu. Kita kena faham ayat tu. Dia cerita, takkanlah ayat tu pasal orang kafir kita nak baca Melayu, kenalah keras. Dia macam tu. Itu saya dengan Azizan. Tapi Allah lebih sayang dia. Kan? Subhanallah. Kehilangan satu benda yang besar. Dia, Allah kalau Taranum, tak payah nak ni lah. Tak payah nak susah payah lah memang. Muka dia selamba je. Tertarik tinggi macam mana pun muka dia selamba je. Itulah. InsyaAllah. Okey Kak, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyunzira man kana hayyan wa yuhiqqal qawlu 'alal kafirin. Semula. Kak, dah ajar tarik nafas itu je lah. Tarik nafas guna perut. Guna mulut, jangan guna ni, jangan guna hidung. Memang tak sangka sampai. Guna perut. Liyunzira man kana hayyan wa yuhiqqal qawlu 'alal kafirin. Tak cukup juga. Okey. Bukan wayu Kak, bukan wayu. Waya. Wayahiqqal. Tadi mula-mula saya biarkan sebab saya ingat saya salah dengar, tapi bila dah kali kedua yes, tak salah. Bukan wayahiqqal qawlu 'alal kafirin. Boleh sekali lagi? Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Okey, tak apa. Faham, memahami. Dah maaf Ustaz. Tak apa insya-Allah. Okey. Liyunzira man MNG. Man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin.
Okey, silakan Selamat baca. Arfa dah. Masyita. Ini Masyita. Ya Ustaz. Silakan Masyita. Okey, saya tak buat kamera tau. Tak apa, faham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Okey, terus. Ulang balik. Ulang balik. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Okay, alhamdulillah. Bersih suaranya. Okey. Okey. Bila kita mengaji, kita tak rasa terbeban dengan sebutan tu. Orang yang dengar pun dia macam enjoy kan. Kemudian kita pun baca enjoy sebab kita tak terbeban nak sebut ni. Sebenarnya kita macam qaf dengan kaf. Dia tak adalah sampai wa yahiqqal qaw. Tak boleh tu. Macam kadang-kadang orang baca ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim kan. Dia tak ada sampai mustaqim. Macam tu dia terlampau keras sangat. Jadi just beza sikit je. Mustaqim dengan mustaqim. Tu. Jadi bila beza taqim dengan takim, okey, beza macam tu pun dah selesai dah. Satu lagi. Contohnya siratal ladzina. Jadi tak sebut siratal. Jadi siratal ladzina. Ya, jadi yang bunyi siratal ladzina cukup dah. Jadi dia ada tebal sikit dah. Dah memadai sebab tak payah nak sampai Allah SWT terlampau keras sangat. Sebab itu orang Arab terutamanya bahasa Arab Fusha, huruf qaf ni dia akan tukar kepada huruf yang lebih ringan sebutannya. Okey, sebab itu orang Arab mestilah qaf ni akan jadi hamzah. Qaf ni akan jadi huruf. Akan jadi hamzah. Kalau kita kata mazza taqul, taqul ni pada dia berat tu. Kau cakap apa ni? Mazza taqul. Dia akan tukar hamzah. Dia kata bituul bituul. Qaf jadi taqul jadi tuul. Tuul. Yaman pula, Yaman qala Rasulullah SAW. Qala bagi dia berat. Dia sebut ghala, ghin, tukar ghin. Ghara Rasulullah, ghala. Kan, jadi dia akan tukar qaf. Qaf tu jadi huruf ghin pula. Jadi dia tebal juga tapi taklah setebal qaf dia kata kan. Jadi macam tu. Orang Arab dia tukar sebab pada dia huruf qaf ni berat. Jadi kita ni taklah sampai mustaqim. Kadang-kadang ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Itu terlampau kuat sangat. Tak. Siratal ladzina. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Dah cukup dah nanti. Mustaqim. Okey. Bukan mustaqim. Tu mustaqim tu nipis lah. Okey, tu je macam tu insya-Allah. Okey, jom. Silakan. Siapa nak baca? Irma macam Irma. Mana Irma? Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Okey, semula. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Okey, alhamdulillah. Lembut bacaannya. Okey. Insya-Allah macam tu Okey. Soalan baca lagi. Farhana ke Kak Sumarni ke ataupun Amar nak baca Amar? Nak baca, cepat baca Amar. Liyunzira man kana, cepat. Cepat. Cepat kat sini. Cuba baca. Baca. Auzu dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kuat sikit tu. Makcik tak dengar suaranya. Okey, cepat.
liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu alal kafirin. Semula. Allah. Liyunzira Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu alal kafirin. Okey, alhamdulillah. Boleh, okey. Alhamdulillah. Dia Ahmad sekarang dah juzuk apa? Juzuk apa? 22. Dia dah baca sampai juzuk 22 dah. Lagi 8 juzuk khatam. Dia dah standby dah. Abi bagi hadiah khatam. Dia kata, okey, yang penting khatam, baca cepat-cepat. Itu yang dia baca cepat-cepat sebab dia nak khatam cepat, dia nak hadiah. Dia nak hadiah. Tu kat sekolah dia baca, orang dia kata orang lain baca sekali je. Dia minta kat ustazah dia nak baca 2 kali sebab nak cepat khatam. Lagi 8 juzuk lagi nak habis, dia kata. Sebab nanti habis 30 juzuk, Abi janji nak bagi hadiah. Okey, insya-Allah. Okey. Silakan. Wahida. Tadi Zoom nama open siapa Zoom ni? Zoom user Wahida punya. Wahida nak baca ke? Farhana nak baca ke? Azhar nak baca ke? Silakan. Saya Ustaz. Silakan Wahida. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Okey. Cuma dah hayyan bagi 2 harakat. Semula liyunzira man bagi 2 harakat. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Macam tu Kalau bagi harakat dia insya-Allah. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Jadi dia bacaan kita pun nampak relax sebab kita bagi harakat dia dengan betul. Okey, selesai. Azhar, Farhana nak baca? Kalau tak saya offer pada yang lain. Saya boleh cuba Ustaz. Silakan Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu alal kafirin. Okey. Semua batuk tu batuk. Okey, kita apa-apa. Sakit tekak. InsyaAllah. Cari cuka kurma, khal. Cuka kurma kan khal, belilah kat kedai Arab dia cakap minta khal. Cuka kurma khal ni cuka kurma. Yang Nabi sebut dalam hadis yang ni'mal idam al-khal, sebaik-baik lauk ataupun sebaik-baik cecahan bagi kamu adalah cuka. Bila dikesan cuka ni antaranya kan sebab apa kita batuk? Batuk ni sebab ada bakteria dekat kita punya saluran tekak ni. Jadi ketajaman cuka tu bunuh bakteria. Sebab itu orang Jepun ni dia makan dia makan sashimi yang daging tak masak tu kan. Daging nipis diiris tak masak. Daging mentah. Kemudian ikan tuna, ikan salmon kan tak masak. Tak sushi tu kan. Sashimi dia panggil. Dia kena minum air arak. Arak tu adalah sake nama dia. Arak beras, sake kan. Okey. Nak dapat proses cuka, dia kena perap sampai proses jadi arak, lepas jadi arak baru jadi cuka. Lepas jadi arak baru jadi cuka. Okey. Jadi kalau kita batuk, ambil 1 sudu, kalau kita rasa dia letak dalam air 1 cawan, minumlah. Tapi kalau macam kita batuk dah lama tak boleh nak hilang, ambil 1 sudu, hirup sikit. Jangan terus gini ICU terus. Unit rawatan rapi terus. Bahaya, jangan. Dia kena dia biar rasa ni perit tu jadi bakteria dekat dalam ni mati. Saya 2 minggu batuk kering. Lepas tu dia kata ustaz teruknya batuk ustaz ni. Saya datang kat rumah sahabat saya lah, kawan anak murid saya juga. Teruknya batuk ustaz ni. Berapa lama dah? Dekat 2 minggu juga dah ni.
Kan dia kata ni Ustaz ada cuka kurma. Jadi cuba Ustaz minum. Pokok okey ke? Saya minum lah. Minum sikit. Kan sampai habis satu sudu tu. Saya boleh berbual sepanjang saya kat rumah dia tu. Tak batuk langsung. Dan saya pun mana pergi batuk saya dah hilang dah. Selalunya saya cakap sikit batuk. Ni sejak lepas minum satu sudu tu sampai saya balik dan sampai dah saya tak batuk dah. Cuka kurma nama dia. Khal. Sebab ada cuka juga macam apple cider tu cuka juga. Tapi Allah alam, tapi dalam hadis Nabi sebut tentang khal. Khal tu adalah cuka kurma. Jangan ambil cuka yang sintetik ni, vinegar kan panggil. Cuka yang dalam botol, lepas tu warna dia jenis tu dia kimia kan, dia campuran bahan kimia. Jadi cuka tu, cuka buatan dipanggil, cuka buatan. Bukan cuka yang masak tu. Cuka masak. Dia yang cuka yang terhasil daripada Allah SWT, daripada kurma. Itu cuka yang terbaik lah. Boleh carilah. Kat kedai-kedai Arab banyak. Rasa dekat Singapura banyak kedai Arab kan. Jadi jual. Tak tahu lah berapa harga dia. Okay, insyaAllah boleh cuba nanti Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Saya rasa cukup sekarang ni dulu. 10.32 dah. Kita sambung nanti tafsirannya pada pertemuan kita akan datang insyaAllah. Mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah untuk bertemu lagi kan. Okay. Jadi kita tangguh dengan sama-sama kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Okay. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.